Salam Ustaz, saya nak tanya berkaitan dengan Imam Mahdi. Oi. Saya tak pasti soalan ini dah ada orang tanya ataupun tidak. Dengan kemunculannya Imam Mahdi, suatu hari nanti adakah beliau akan ikut mana-mana mazhab 4? Utama atau sekiranya dari 4 mazhab utama, atau sekiranya beliau tidak bermazhab, adakah masyarakat Melayu Nusantara akan mogok bising? Macam mana dia terfikir nak tanya soalan ni? Bagus juga. Beliau menyatakan beliau tidak hormat institusi mazhab, dan begitu juga sama dengan suasana. Mazhab dihormati. Mazhab adalah khazanah di dalam. Mazhab ini, maksud mazhab apa? Cara merumuskan hukum hakam syarak yang telah dipilih ataupun disimpulkan oleh imam-imam berkaitan. Dihormati. Adakah seseorang mesti mengikut mazhab? Bagi orang yang tak tahu apa langsung, dia mesti mengikut mazhab. Orang yang awam mengikut mazhab. Yang kita tidak bersetuju ialah ta'assub dengan mazhab. Saudara buat apa? Saudara kunut, itu pun mazhab. Saudara tak kunut, mazhab tak? Juga mazhab. Saudara bismillah perlahan, mazhab tak? Mazhab. Saudara bismillah kuat, mazhab ke tak? Mazhab. Mereka ni faham, kalau bismillah kuat, baru mazhab. Bismillah perlahan, keluar mazhab. Padahal bismillah perlahan tu pun 3 mazhab. Kalau di segi mazhab yang 4. Apa saja amalan yang kita buat, ada mazhab tak? Ada. Tak ada tunjuk satu amalan yang geng-geng tu tak setuju ni, yang tak ada mazhab. Cumanya mungkin bukan mazhab Syafi'i. Awak bayar zakat. Baru ni saya pergi ke universiti. Orang yang bayar zakat pendapatan, kutip zakat pendapatan, negeri-negeri berebut dekat pendapatan. Ada yang marah sebab bukan perlih pergi kutip duit kat negeri orang. Orang mai bayar kat perlih zakat pendapatan, dia marah. Marahlah, tidur tak lena. Pasal apa? Perlih duit banyak. Ada juga jenis demam macam tu. Pasal apa? Zakat pendapatan pergi bayar kat perlih. Habaq kat dia, yang pertama, zakat pendapatan tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tak ada. Zakat pendapatan yang mereka bayar itu di dalam mazhab Imam Ahmad, malun mustafad. Tapi negeri-negeri semua buat. Yang tak buat dulu ialah Perak. Dia kata kerana ini bukan mazhab Syafi'i. Itu dia betul. Kadang-kadang dia nak berebut dengan kita tu sampai dia lupa. Aku keluar mazhab. Hak kuat mazhab tu kan. Bila dia pergi dalam majlis, dia berdiri menyanyi lagu negaraku, ada muzik. Mazhab Syafi'i mengharamkan muzik. Itu tak kira lagi yang tengok bola. Nampak paha. Mazhab Syafi'i mengharamkan. Macam mana dia mazhab Syafi'i? Ahli kelab MU. Kan pelik tu. Kan terkeluar mazhab tu. Sebab itu, jangan emosi. Tenang-tenang, Pak. Tidak ada orang yang keluar mazhab. Cuma ada orang mungkin dia pegang kaul-kaul daripada imam-imam. Semua kaul itu ada imam. Apa kaul yang tak ada imam? Kata. Semua kaul ada imam. Okey. Dan Allah kata fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ahli ilm jika kamu ahli ilmu, jika kamu tak tahu. Semua yang kita buat berdasarkan ijtihad, penghujahan, rumusan, istinbat ahli ilm. Clear. Itu soalan hak bagian ujung. Kalau ada orang kata saya sunnah, saya tak hormat mazhab, dia salah.
Semua mazhab itu telah berhujah dengan kitab dan sunnah. Semua. Cumanya, of course, tentulah ada kaul macam baru ni. Satu orang muncul duk mempertahankan dan menjelaskan. Dalam mazhab Syafi'i, bapa zina boleh berkahwin dengan anak zinanya. Jadi dia kata kalau satu orang lelaki berzina dengan seorang perempuan, kemudian telah tinggalkan perempuan itu, kemudian anaknya membesar, cantik anak itu, dia berjumpa balik dengan anak zinanya, dia boleh tak berkahwin dengan anaknya? Dia kata boleh berkahwin dengan anak zinanya mengikut mazhab Syafi'i kita. Tuan-tuan, hal-hal yang seperti itu, saya tahu memang mengikut mazhab Syafi'i demikian, tetapi perlu untuk dibahaskan dengan perbahasan yang lebih mendalam. Bak kata sebahagian sarjana, jika Allah dan Rasulnya mengharamkan anak susuan hanya kerana menyusu daripada isteri kita ataupun dengan ibu kita diharamkan, bagaimana untuk dibenarkan berkahwin dengan anak yang daripada benih kita sendiri? Memang dalam mazhab Syafi'i betul. Tapi bayangkan kalau hal ini manusia berzina ramai, kemudian berkembang hal itu juga. Macam kes-kes yang kahwin tak tahu sampai anak sendiri dan seumpamanya. Bagaimana kalau non-Muslim dengar hal-hal yang seperti ini? Bukan menghina mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i besar, hebat. Tapi bukan semua kaul itu ditelan tanpa kita memberikan pandangan yang berbeza. Berapa ramai yang di kalangan mazhab Syafi'i hari ini yang bersetuju bapa adalah wali mujbir yang boleh memaksa anak perempuannya kahwin, walaupun tanpa memberitahu anak perempuannya, dia boleh kahwinkan anak perempuannya dengan sesiapa saja yang dia mahu. Saya rasa tidak ramai yang bersetuju lagi. Bukan menghina mazhab Syafi'i, tetapi kaul-kaul dalam hal-hal yang hendaklah dilihat dengan penglihatan yang lebih luas. Ini dulu. Saya nak sebut. Jangan kadang-kadang orang tu dia fanatik. Orang keluar mazhab seolah-olah apa. Habis itu kalau kita pakai kaul dalam Hanbali, ia bukan ahli ilmu. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitab. Penulis kitab fiqh yang semua kebanyakan mereka pun baca dan ada simpanan. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Fiqh Islam dan Adillatuhu di rumah mereka. Dia kata dalam kitabnya Ar-Rukhsah Asy-Syar'iyyah, Ar-Rukhsatu Asy-Syar'iyyah, dia kata Allah suruh tanya ahli ilmu, dia tak pernah bagi tahu. Tanya A jangan bagi tahu, tanya B jangan tanya. Siapa-siapa saja ahli ilmu awak boleh bertanya tanpa membataskannya kepada mazhab. Maksudnya tanpa membataskan pada ini mazhab ni, kita jangan tanya ulama mazhab ini. Tak ada. Okey, cuma bahagian awal soalan dia tu Imam Mahdi mazhab apa? Ini juga isu yang berlaku di dalam polemik taksub mazhab. Sehingga ada mazhab yang kata kalau Imam Mahdi turun, dia mesti mazhab Hanafi. Yang lain pula kata no, kalau Imam Mahdi turun, dia mesti mazhab kami. Sehingga golongan taksub mazhab menjadikan isu Imam Mahdi ini sejak dulu lagi. Imam Mahdi akan turun. Tentu dia mazhabnya kitab dan sunnah. Imam Mahdi bukan untuk orang Syafi'i saja. Dia untuk semua. Takkan Imam Mahdi bias satu mazhab daripada awal. Maka kita tengok dia turun, tentulah dia akan memegang ijtihad. Semua benda-benda usul dalam agama sama saja. Dalam soal solat dan apa sama saja. Ada benda-benda furu' yang berbeza. Itu tak payah kita fikir untuk Imam Mahdi. Sehingga saya baca sebahagian penulis. Sebab tu kita sebahagian penulisan bila kita baca, kita nak kena faham konteksnya. Al-Albani, mereka marah ke Al-Albani ni. Saya juga bila baca teks Al-Albani tu, masa awal saya terkejut juga. Kerana Al-Albani menyatakan, sayanzilu Isa wa sayahkum bil kitabi wa sunnah la bit Taurat wala bil Injil wala bi fiqhil Hanafi. Akan turunnya Isa akan berhukum dengan kitab dan sunnah, tidak dengan Taurat, tidak dengan Injil, tidak dengan fiqh Hanafi.
Saya masa baca terkejut. Kenapa Al-Albani, Syekh Al-Albani ni pergi sebut fiqh Hanafi pula? Ini menyakitkan hati orang mazhab Hanafi. Tapi dan sehingga orang-orang mazhab Hanafi pun ambillah ayat itu dan kutuklah Al-Albani habis-habisan. Tapi bila saya baca keseluruhan konteksnya, Al-Albani sedang menjawab penulis dalam mazhab Hanafi yang menyatakan kalau Isa turun, dia akan pakai mazhab Hanafi. Jadi sebab itu dia sebut mazhab Hanafi. Bukan kerana dia memang nak attack mazhab Hanafi. Ambillah pokok-pokok ni yang tu saja, pilah pistang mana-mana, tengok punya teruk ni. Sebab tu kita bila nak membaca bahan, kita hendaklah melihat apa yang sebenarnya yang penulis asal itu maksudkan apa. Kadang-kadang satu orang tanya kita, saya jawab. Dia ambil jawapan saya saja tanpa mengambil soalan penyoal. Itu saya bagi tahu kepada pihak media yang selalu merakam saya. Ambil juga soalan penyoal. Bila dia ambil soalan kita saja, orang tu kan kata, pasal apa timbulkan masalah tu? Ini dia tak faham. Kita bukan timbul kerana orang itu bertanya. Nanti ada kata, pasal apa timbul ke Imam Mahdi mazhab apa? Ada mangkak yang macam tu. Jadi dia kena melihat soalan dia. Kenapa?